وأصحابه ومن سار على دعوته بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Al-Fadhil Imam, Saudara Jawatan Kuasa, Muslimin Muslimat, Ibu-ibu, Bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan Karim. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita nikmat yang berterusan. Lalu apa yang boleh kita lakukan dalam persediaan kita untuk menyambut ataupun masuk kepada 10 malam yang terakhir dalam Ramadan adalah pertamanya untuk mempertingkatkan apa yang telah pun kita lakukan. Buangkan dalam diri kita rasa bahawa ada benda-benda yang kita lakukan daripada satu Ramadan hinggalah sekarang ini yang kita rasa terkurang. Kita fokus kepada potensi yang ada pada diri kita dan juga kemampuan untuk kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus untuk berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana ini adalah merupakan kunci kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ibadah yang kita lakukan khususnya dalam bulan Ramadan, siangnya dan menghidupkan malamnya ini perlu untuk kita mulakan dan sandarkan dengan rasa keseronokan dan juga kegembiraan kerana melakukannya. Motivasi yang terkuat bagi diri kita melaksanakan ibadah adalah pada dan dalam diri kita sendiri. Namun suasana yang ada akan membantu kita untuk terus memastikan yang kita adalah konsisten dalam melaksanakannya. Kita baru sahaja menyambut nuzul Al-Quranul Karim dan ini adalah merupakan peluang terbaik kepada kita untuk menambahkan lagi komunikasi kita dengan Al-Quranul Karim. Di antara cara yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam adab dan juga tata cara bermuamalah dengan Al-Quranul Karim, iaitu melalui dan membaca ataupun mendengar bacaan Al-Quran disampaikan oleh orang lain dan kita dengar dengan telinga kita. Walaupun ayat-ayat Al-Quran itu sifatnya umum ataupun ada ayat-ayat yang memang khusus kepada kisah, cerita, watak yang tertentu, kita kena berperanan sebagai pembaca Al-Quran. Jadikan diri kita, kita anggap diri kita ini sebagai al-mukhatab. Alif lam mim kha alif ta ba. Perkataan al-mukhatab artinya adalah orang yang ditujukan perkataan itu ataupun orang yang disampaikan maksud ayat tersebut. Kita perlu sentiasa merasakan bahawa inilah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dan dia bercakap terus dengan kita. Subhanallah, kita ini kadang-kadang di dunia apabila kita nak berjumpa dengan orang-orang yang berkedudukan tinggi, kita mungkin tidak dapat terus untuk jumpa dia. Dan kadang-kadang temu janji permohonan itu memakan masa yang lama. Itu pun tidak berurusan terus dengannya, kita berurusan dengan PA dia ataupun orang nombor 1, nombor 2, nombor 3. Itu juga bukan jaminan untuk kita dapat berjumpa dengan orang tadi. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita temu janji itu terbuka ketika mana kita melaksanakan solat fardu 5 waktu sehari semalam, dan temu janji dengan Allah Subhanahu wa taala khususnya dalam Ramadan ini Allah buka untuk kita berbicara dan berjumpa dengannya menerusi pelaksanaan ibadah puasa pada siang hari dan juga menerusi malam yang kita hidupkan ini dengan pelbagai siri ibadah-ibadah sunat. Lantas mari sama-sama kita berusaha untuk menjadikan agar pintu yang terbuka ini tidak ada birokrasi, hanya ada kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama dan ajak ahli keluarga atau kita bersama dengan jemaah yang ada untuk mempertingkatkan lagi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mukjizat yang ada di dalam Al-Quranul Karim terlalu banyak. Ianya bukan hanya kepada penceritaan semata-mata, berita-berita yang belum lagi berlaku, perkara-perkara gaib, tetapi setiap kalimah, malah ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim itu juga menjadi mukjizat yang besar. Kekuatan bahasa dalam Al-Quranul Karim di antaranya adalah apabila Allah
Subhanahu wa ta'ala nak menunjukkan betapa dialah pemberi rahmat. Allah membuka ruang untuk memberikan rahmat, belas kasihan, ihsannya kepada kita. Ganti nama yang Allah gunakan adalah dengan menggunakan biasanya perkataan nahnu yang bermakna kami, ataupun huruf nun alif di belakang mana-mana fi'il madhi past tense yang bermakna kami. Dan bila Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan sebegitu, itu menunjukkan betapa Allah memberikan rahmat kepada semua, sama ada ianya itu merupakan orang yang beriman ataupun sebaliknya, manusia seluruhnya sebagai hamba Allah, Allah berikan. Contoh, kalau kita lihat di dalam surah An-Naba, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat yang daripada awal, ayat yang ke-6, alam naj'alil arda mihada, tidakkah kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan gunung ganang itu sebagai paksi, kerana ada fungsinya untuk manusia. Wal jibala autada, bumi itu jadi hamparan, gunung ganang jadi paksi. Wa khalaqnakum azwaja, kami iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kamu berpasang-pasangan. Ayat yang ke-14, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, kami iaitu Allah perah awan yang ada. Biasanya bila kita perah ni, kita perah benda yang sifatnya itu, fizikalnya itu dia berat ataupun dia kuat, tidak seperti mana awan yang lembut. Benda yang lembut ni tak boleh diperah, tapi Allah gunakan perkataan diperah itu, yang memerahnya adalah kami, merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa ta'ala tukarkan ganti nama dalam Al-Quran, kami itu kepada aku, iaitu Allah gunakan perkataan ana yang bermakna aku, ataupun Allah menggunakan perkataan yang sewaktu dengannya, ganti nama ini, itu ada dua. Yang pertamanya dalam Al-Quran, bila Allah tukar ganti nama kepada bilangan satu, iaitu aku, maka ia adalah tanda pertama sama ada Allah benar-benar nak memberikan rahmat yang paling lembut kepada manusia. Contohnya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku yang akan memakbulkan permintaan dan doa kamu. Allah tidak gunakan perkataan nahnu yang bermakna kami. Ataupun satu lagi, bila Allah gunakan perkataan aku ataupun ganti nama diri menunjukkan satu, maka itu menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan amaran yang terlalu keras, azab siksa yang terlalu besar dan dahsyat kepada orang-orang yang melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Persediaan kita untuk kita sama-sama mengisi dan mengetuk 10 malam yang terakhir, iaitu yang pertamanya pada perkara-perkara yang bersifat ibadah-ibadah sunat. Secara umumnya dia ada 3. Yang pertamanya ialah ibadah sunat yang dipanggil solat sunat, yang dipanggil sebagai rawatib ataupun ratibah, yang mengiringi solat-solat fardu. Maka kita usahakan dan kita santuni daripada solat sunat fajar sebelum subuh, 2 dan 2 lagi selepas zuhur, sebelum asar, selepas maghrib, dan sebelum dan selepas isyak. Kedua, kita berusaha dalam masa kita berpuasa ataupun mengisi malam Ramadan untuk kita menyantuni ibadah-ibadah solat sunat yang mempunyai waktu-waktu yang khusus dalam melaksanakannya, ataupun tempat-tempat yang tertentu untuk kita buat. Maka kita cuba santuni dan juga kita cuba perbanyakkan. Antaranya adalah solat sunat duha, yang kita tahu waktunya itu sekitar lebih kurang 35 minit selepas daripada matahari terbit syuruk, maka dah masuk waktu duha hinggalah sampai tengah hari sebelum zuhur. Ataupun kita laksanakan solat sunat tahajud, waktunya adalah pada waktu malam. Dilaksanakan solat sunat witir. Witir ini sunat, tapi bila masuk kepada Ramadan kita buat tarawih dan witir, sunat agar witir itu dilaksanakan bukan seorang tapi secara berjamaah. Dan yang terbaiknya adalah kalau kita dapat, subhanallah,
macam yang tuan-tuan dan puan-puan tunjukkan hari ini bersama dengan imam hinggalah daripada awal sampai ke akhir. Ia merupakan perkara yang hebat. Ketiga, solat-solat sunat yang sifatnya itu tidak ada waktu yang tertentu dan juga tidak ada cara dan sebab yang tertentu. Antaranya adalah kita laksanakan solat sunat hajat, solat sunat istikharah, solat sunat taubat, boleh dikerjakan pada waktu siang dan juga pada waktu malam, ataupun solat sunat mutlak, solat sekadar solat sunat sahaja, maka kita cuba untuk pastikan agar masa kita dapat diperbanyakkan untuk ini. Berkaitan tentang solat yang fardu dan yang sunat, yang keduanya adalah berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Sama ada kita ini yang telah pun khatam Al-Quran alhamdulillah, ataupun kita masih lagi menyambung bacaan dan sebagainya, Ramadan ini adalah ruang untuk kita memperbanyakkan masa dengan Al-Quranul Karim. Sama ada kita dapat khatam ataupun tidak, itu persoalan yang kedua, kerana Ramadan ini ruang untuk kita meraihkan Al-Quranul Karim semampu yang kita boleh. Pernah kita dengar rintihan dan juga keluhan daripada ramai orang yang jenis tugasnya itu bukan sekadar bersifat shift, kadang kerja pagi, kadang kerja malam. Jenis kerjanya itu bila kerja, handphone terpaksa masuk dalam loker, tak boleh lihat dan tengok handphone. Tak seperti mana orang lain yang kerja boleh lihat handphone bila-bila masa, 8 jam, 9 jam tersimpan. Ruang untuk solat pun terpaksa berlari sekejap buka puasa, 15 minit, 10 minit yang diberikan oleh majikan. Subhanallah, ini adalah merupakan antara mujahadah dan juga kehebatan yang ditunjukkan. Sedang seseorang itu nak mempertingkatkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, setiap masyaqqah ataupun kesusahan yang dia lalu itu ianya diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak masuk 10 malam Ramadan yang terakhir ini, usah dirisaukan, jangan ada rasa rendah diri ataupun rasa malu sendiri kalau sekiranya 20 yang awal ini kita tidak sehebat orang lain. Kerana kita bukan bersaing dengan orang lain, kita ingin mengharapkan maghfirah dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tahu, Allah yang nampak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Asy-Syu'ara pada ayat yang ke-218, Alladhi yaraka hina taqum. Dialah Allah yang melihat kamu ketika mana kamu qiyam, ketika mana kamu bertakbir dan berdiri dalam solat. Sama ada kita berada di saf belakang hujung, di dalam ataupun di luar, ataupun berada di hadapan, kalau kita perhatikan makmum, takkan jumpa kita di mana-mana surau dan masjid selepas imam mengucapkan bertakbir masuk solat Allahu Akbar, masa, gaya, tempoh dan juga panjangnya takbir itu antara orang yang berada belah kanan sampai belah kiri, depan ke belakang, semuanya sekata dan setara, kita tak jumpa. Sebab itu kalau diletakkan orang di depan untuk lihat setiap satu PL manusia, ratusan atau ribuan yang datang untuk solat, dia tak akan mampu lihat semua. Tapi Allah memberikan jaminan pada ayat 218 surah Asy-Syu'ara, dia lihat kamu. Jangan risau kalau orang tidak melihat perbuatan kebaikan dan ibadah, Allah Subhanahu wa taala nampak. Dan Allah sambung lagi pada ayat yang ke-219 surah Asy-Syu'ara, wa taqallubaka fis sajidin, yang bermaksud ketika kamu sujud, nak pergi ke sujud ataupun daripada sujud nak bertukar naik semula kepada rakaat yang berikutnya pun kita tidak akan dapat jumpa semua makmum. Setiap seorang naiknya itu sama, turunnya itu sama. Ada yang daripada sujud nak bangkit semula ke rakaat yang berikutnya, dia terus bangkit. Ada yang terpaksa duduk sekejap, jalsah istirahat, ia juga dibenarkan, baru dia naik. Masanya itu tidak sama. Manusia tidak akan dapat lihat PL seorang-seorang, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan. Biarlah kita harapkan penglihatan Allah kepada kita ini
adalah merupakan yang paling atas sekali, kerana penilaian manusia itu dia hanya pada sekadar zahir sahaja. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim sebagai satu motivasi kepada diri kita agar sentiasa merasakan bahawa diri kita ini berpeluang seperti mana orang lain untuk mendapat dan bersaksi ke atas malam Lailatul Qadar. Dalam surah Al-Furqan potongan ayat yang ke-70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Yang bermaksud orang yang melakukan pelbagai jenis bentuk kesalahan, namakan saja apa jenis dosa dan kesalahan yang mungkin dia pernah buat. Tetapi kalau dia buat 3 perkara ini, lebih-lebih lagi dalam Ramadan, subhanallah, ganjarannya itu terlalu besar. Pertama, illa, kecuali man taba, orang-orang yang benar-benar ikhlas bertaubat kepada Allah. Dia sebut pada malam Ramadan, ya Allah, aku banyak kesilapan, ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah. Ya Allah, bantu aku agar aku tak ulang lagi melakukan kesalahan yang sama. Ampunkan dosaku, ya Allah. Dia bertaubat benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kena ada kesungguhan. Kadang-kadang ada orang merasakan tak payahlah nak beria sangat, bersungguh nak bertaubat. Aku ni jenis biasa-biasa, habis sahaja Ramadan, masuk Syawal, aku ulang balik nanti. Aku punya rutin nanti masa bulan Syawal akan berbeza dengan Ramadan. Itu masa hadapan, terserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil peluang dalam Ramadan ini untuk kita berjanji, bersetia, berikrar dengan Allah. Kita minta keampunan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, wa amana, dan orang-orang yang benar-benar meningkatkan percaya dia kepada Allah. Yang Nabi SAW nyatakan, man qama Ramadan, hadis yang semua hafal tu. Orang yang mendirikan Ramadan dengan benar-benar yakin dan percaya pada Allah, bukan kerana ada keuntungan yang lain, dia sekadar memang yakin kepada Allah, dan dia merupakan orang yang percaya bahawa yang memberikan ganjaran atas kebaikan yang dia buat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ampunkan dosanya yang lalu. Yang ketiga, wa amila amalan salihah, dia sentiasa menjadikan dirinya itu ringan untuk melakukan amal-amal yang soleh. Buat 3 perkara ini, Allah kata faulaika, itulah orang-orang yang yubaddilu, Allah Subhanahu wa taala tukarkan, Allah gantikan sayyiatihim, kejahatan-kejahatan yang mereka buat pada masa yang lalu, hasanat, ditukar jadi kebaikan. Dia bukan sekadar hapus. Ambil contoh tahun 90-an dulu, katakanlah tahun 90 kita ada buat 1000 kesalahan. Lalu dengan kita bertaubat kepada Allah, benar-benar beriman dan susuli dengan amal soleh, nombor 1000 itu kekal. Cumanya Allah tukar daripada 1000 kejahatan yang ada di dalam buku kita sebelah kiri itu, dibawa jumlah yang sama seolah-olah kita dah buat 1000 kebaikan. Itu adalah merupakan tanda rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu kita hambanya ini yang memang lemah. Ada masanya iman kita kuat, ada masanya ianya jatuh merudum ke bawah. Kita perlu yakin bahawa Allah akan tukar, dia hapuskan dosa, dan dengan jumlah yang sama seakan banyak itulah yang kita telah buat pahala. Kerana kita tak boleh nak balik dah pada zaman yang lalu, tapi Ramadan ini memungkinkan ianya itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi ayat motivasi dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan ampunkan dosa orang yang mensyirikkan Allah, menyamakan Allah dengan yang lain atau menyekutukan Allah. Wa yaghfiru, tetapi dia Allah gunakan dalam bentuk
present and future tense, artinya Allah akan sentiasa mengampunkan dosa yang selain daripada syirik. Namakan apa sahaja nama yang kita buat, jangan jadikan kesalahan yang kita buat itu jika ada pada masa lepas sebagai satu halangan untuk kita tidak bermotivasi untuk memperbaiki diri. Allah boleh pilih sesiapa sahaja yang Dia kehendaki dan diampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Dan yang ketiganya dalam surah Al-Furqan pada ayat yang dalam surah Az-Zumar pada ayat yang ke-53. Surah Az-Zumar ayat yang ke-53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada mereka semua, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini firman Allah, ya ibadiya, wahai hamba-hambaku, kata Allah, alladzina, yang asrafu ala anfusihim, melakukan perkara yang melampaui batas, melakukan benda yang menzalimi dirinya sendiri. Maksud melakukan perkara yang melampaui batas adalah bila buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak mana pun dia buat, Allah nyatakan dengan janjinya, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan sekali-kali kamu rasa putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan rasa bahawa Allah dah tak pandang dah aku, ataupun kita rasakan bahawa diri kita ini lebih rendah, jauh banyak kurang berbanding dengan orang lain, tak mampu nak dapat seperti mana orang lain. Dalam bab-bab ibadah, kita perlu untuk meletakkan diri kita ke hadapan. Kita perlu untuk melaksanakan sambil mempunyai rasa keyakinan bahawa Allah Subhanahu wa taala lihat, kemudian Allah ganjari, dan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa. Jangan sesekali ada rasa putus asa atau jemu untuk meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berurusan dengan manusia, kadang-kadang kita hantar dia WhatsApp sekali, dia tak jawab, kita call tak jawab 3-4 kali, maka kita putus asa. Kita mengandaikan yang orang tadi tidak berminat untuk berkomunikasi dengan kita dalam apa juga situasi dan suasana. Tapi Allah Subhanahu wa taala, selagi mana kita tidak jemu untuk minta kepadanya, maka selagi itulah Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luasnya pintu rahmat. Dan rahmat yang terbesar, saya ulang, rahmat yang terbesar adalah rahmat diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian, jangan tinggalkan walaupun ada satu hari, siang ataupun malam, untuk kita tidak meminta keampunan pada Allah, minta rahmat Allah, khususnya nak masuk ke dalam 10 malam yang terakhir dalam Ramadan ini. Bulan dan tahun-tahun Ramadan yang lalu kita jadikan sebagai i'tibar. Kita berusaha, kita letakkan niat, azam kita bermula pada malam ini, iaitu kita insya-Allah akan menjadi orang yang dapat menyaksikan ataupun dikurniakan Lailatul Qadar. Ianya adalah merupakan suatu yang mampu dan setiap orang berpotensi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita kena yakin dengan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Mudah-mudahan perkongsian ringkas ini memberikan manfaat dan peringatan khususnya buat diri saya sendiri dan juga kepada ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian. Ramadan Karim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afu, Allahumma innaka afu, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.